Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayang Siti Hajar dari 3KA. Saya akan bentangkan kronologi perjanjian Hudaibiyah. Pada mula-mulanya Rasulullah SAW bermimpi bahawa dia memasuki Masjidil Haram, mengambil kunci Kaabah serta melaksanakan umrah bersama para sahabatnya. Para sahabatnya menyambut baik tentang mimpi Rasulullah itu. Pada hari Isnin, awal bulan Zulkaidah, tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah SAW bertolak ke Mekah bersama dengan 1,400 orang sahabat dengan pedang yang bersarung. Rasulullah SAW dan para sahabat berhenti di Zulhulaifah untuk berniat umrah. Mereka turut membawa binatang kurban bagi menzahirkan niat mereka untuk melaksanakan umrah. Kedatangan rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diketahui oleh musyrikin Mekah dan mereka tidak ingin membenarkan Rasulullah dan rombongannya memasuki Mekah. Khalid bin Walid bersama dengan tenteranya berjumlah 200 orang cuba menghalang Rasulullah daripada memasuki Mekah. Namun Rasulullah menggunakan jalan yang lain untuk memasuki Mekah. Rasulullah SAW berhenti di Hudaibiyah. Baginda dikunjungi oleh Budail bin Warqa. Beliau menjadi perantara Rasulullah SAW dengan musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy mengutuskan Al-Hulais bin Al-Qumah diikuti Urwah bin Mas'ud menemui Rasulullah SAW bagi memastikan niat sebenar rombongan itu. Kedua-duanya berjaya diyakinkan bahawa kedatangan Rasulullah dengan para sahabatnya untuk menunaikan umrah. Rasulullah SAW mengutuskan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menemui musyrikin Mekah untuk menerangkan tujuan kedatangan mereka. Utsman ditahan beberapa ketika sehingga tersebarnya berita kematiannya. Rasulullah SAW dan para sahabat membuat bai'ah untuk setia bersama dengan Rasulullah dan tidak meninggalkan baginda. Bai'ah itu dikenali sebagai Bai'atul Ridwan. Musyrikin Mekah mengetahui tentang Bai'atul Ridwan. Lantas mereka menghantar Suhail bin Amr untuk membuat perjanjian dengan Rasulullah. Lalu termeterailah perjanjian Hudaibiyah. Saya Siti Saleha dari kelas 3 KRK akan membentangkan tajuk Hikmah-Hikmah Perjanjian Hudaibiyah.
Terdapat banyak hikmah yang menguntungkan kepada umat Islam setelah kejadian perjanjian Hudaibiyah ini terjadi. Hikmah-hikmah ini dapat dilihat dari 3 aspek, yakni perkembangan dakwah Islam, perkembangan politik Islam dan perkembangan ketenteraan Islam. Yang pertama kita lihat iaitu dari segi perkembangan dakwah Islam. Musyrikin Mekah tidak lagi mengganggu usaha Rasulullah untuk berdakwah. Sebaliknya, banyak orang Arab memeluk Islam secara terang-terangan seperti Panglima Tentera Arab iaitu Khalid bin Al-Walid. Rasulullah juga telah membuka ruang dakwah dengan menghantar surat kepada kerajaan-kerajaan lain seperti Parsi dan Rom. Selain itu, kita beralih kepada segi perkembangan politik Islam. Musyrikin Mekah mengiktiraf kerajaan Islam Madinah serta Rasulullah sebagai pemimpin. Rasulullah juga mendapat jawatan dengan menghantar surat kepada pemimpin di dalam dan di luar semenanjung tanah Arab. Rasulullah juga menumpukan tumpuan kepada Yahudi setelah perjanjian Hudaibiyah ini kerana musyrikin Mekah bukanlah lagi ancaman besar kepada mereka. Akhir sekali iaitu segi perkembangan ketenteraan Islam. Kekuatan ketenteraan Islam bertambah dari 3,000 orang kepada 10,000 orang dalam tempoh 2 tahun setelah perjanjian Hudaibiyah ini terjadi. Dengan tercetusnya perjanjian Hudaibiyah ini, maka wujudlah suasana yang harmoni dan aman antara kerajaan Madinah dan musyrikin Mekah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurbaiki Sinti Ismawandi dari kelas 3 KA. Hari ini akan menjelaskan mengenai hikmah perjanjian Hudaibiyah. Seperti yang kita tahu, bila disebut perkataan hikmah, pastinya menunjukkan sesuatu yang baik. Jadi, terdapat 3 hikmah peristiwa perjanjian Hudaibiyah, iaitu perkembangan dakwah Islam, perkembangan politik Islam dan perkembangan ketenteraan Islam. Dari segi perkembangan dakwah Islam, musyrikin Mekah tidak lagi mengganggu usaha dakwah Rasulullah SAW. Seterusnya, ramai orang Arab memeluk Islam secara terang-terangan. Dan Rasulullah SAW membuka ruang dakwah Islam dengan menghantar surat kepada kerajaan lain, sama ada di dalam maupun di luar semenanjung tanah Arab. Hikmah yang kedua iaitu perkembangan politik Islam. Musyrikin Mekah mengiktiraf kerajaan Islam Madinah serta Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Seterusnya, Rasulullah SAW mengikat perjanjian dengan kabilah-kabilah di sekitar Madinah, termasuklah Bani Khuza'ah. Pemimpin negara luar memberi pengiktirafan kepada kerajaan Islam Madinah. Selepas perjanjian, Rasulullah SAW menumpukan perhatian kepada Yahudi di Khaybar. Dan yang terakhir sekali, iaitu perkembangan ketenteraan Islam. Kekuatan ketenteraan Islam bertambah daripada 3,000 sehingga 10,000 orang hanya dalam tempoh 2 tahun. Dan yang paling terakhir sekali, selepas perjanjian, keadaan menjadi aman antara kerajaan Islam Madinah dengan musyrikin Mekah. Sekian daripada saya, Siti Nurbaiki dari kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Adiba binti Abu Bakar. Subtopik yang saya pilih ialah isi kandungan perjanjian Hudaibiyah. Terdapat 4 isi kandungan perjanjian Hudaibiyah. Isi kandungan yang pertama ialah Rasulullah SAW dan para sahabat tidak dibenarkan memasuki kota Mekah pada tahun tersebut, iaitu tahun ke-6 Hijrah. Mereka dibenarkan untuk memasuki Mekah pada tahun seterusnya, iaitu tahun ke-7 Hijrah. Dan mereka hanya dibenarkan berada di Mekah selama 3 hari. Mereka juga tidak dibenarkan untuk membawa apa-apa senjata kecuali pedang yang bersarung. Orang Quraisy tidak dibenarkan untuk mengganggu mereka. Isi seterusnya ialah berlaku genjatan senjata. Kedua-dua belah pihak tidak boleh berperang selama 10 tahun. Isi yang ketiga ialah mana-mana kabilah yang telah mengikat perjanjian dengan Rasulullah SAW turut terikat dengan perjanjian Hudaibiyah, dan mana-mana kabilah yang telah mengikat perjanjian dengan kaum musyrikin Mekah juga turut terikat dengan perjanjian Hudaibiyah ini. Dan isi yang terakhir ialah orang Mekah yang lari ke Madinah perlu dikembalikan semula ke Mekah, manakala orang Madinah yang lari ke Mekah tidak perlu dikembalikan semula ke Madinah.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina binti Zain daripada 3KA dan subtopik yang saya pilih adalah kejadian yang mencetuskan pembukaan Kota Mekah. Sebelum kejadian tersebut terdapat dua kabilah, iaitu kabilah Bani Bakar dan kabilah Bani Khuza'ah. Kedua-dua kabilah ini telah bermusuh sejak zaman jahiliyah lagi. Kabilah Bani Khuza'ah mengikat janji dengan Rasulullah SAW, manakala kabilah Bani Bakar telah mengikat janji dengan musyrikin Mekah. Mengikut perjanjian Hudaibiyah, kedua-dua kabilah ini tidak dibenarkan untuk berperang selama 10 tahun. Pada tahun ke-8 Hijrah, waktu malam di bulan Sya'ban, Naufal bin Muawiyah telah mengetuai sebahagian daripada kabilah Bani Bakar dan musyrikin Mekah untuk menyerang Bani Khuza'ah yang sedang berada di Al-Watir pada masa itu. Oleh sebab serangan itu, beberapa orang kabilah Bani Khuza'ah telah dibunuh dan sebahagian daripada mereka telah dibunuh di kawasan Tanah Haram. Amru bin Salim Al-Khuzai segera menuju ke Madinah untuk memaklumkan Rasulullah SAW tentang kejadian tersebut. Oleh peristiwa itu, musyrikin Mekah telah melanggar isi perjanjian Hudaibiyah. Maka Rasulullah SAW segera merancang strategi untuk membuka Kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Idina Syamimi dari kelas 3KA. Hari ini saya nak membentangkan tentang kejadian yang mencetuskan pembukaan Kota Mekah. Cerita dia macam ni. Kabilah Bani Bakar ni dengan kabilah Bani Khuza'ah ni, dia dah bermusuhan sejak zaman jahiliyah lagi. Jadi kabilah Bani Khuza'ah ni dia telah mengikat janji dengan Rasulullah, manakala kabilah Bani Bakar ni dia mengikat janji dengan musyrikin Mekah. Jadi kedua-duanya tak boleh berperang selama 10 tahun. And then pada satu malam tu di bulan Sya'ban pada tahun 8 Hijrah, Naufal bin Muawiyah ni dia mengetuai sekumpulan Bani Bakar. Dan musyrikin Mekah ni dia dah menyerang Bani Khuza'ah ni semasa berada di Al-Watir. Jadi beberapa orang Bani Khuza'ah ni dia telah dibunuh dan sebahagian daripada mereka dibunuh di Tanah Haram. Jadi Amru bin Salim Al-Khuzai dia segera pergi ke Madinah nak bagi tahu dengan Rasulullah tentang peristiwa tersebut. Jadi dengan peristiwa tersebut, musyrikin Mekah ni dia dah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Jadi Rasulullah ni segera merancang nak membuka Kota Mekah. Dari situlah dia tercetusnya pembukaan Kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adzan Nifail. Hari ini saya akan menjelaskan kronologi peristiwa pembukaan Kota Mekah. Pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah SAW telah bergerak ke Mekah dengan 10,000 tentera Islam yang dibawanya dari Madinah. Sebelum beliau pergi ke Mekah, beliau telah melantik Abu Aifari untuk menggantikan tempat beliau untuk menjadi ketua sementara. Seterusnya, pasukan tentera Islam berhenti di Marah Zuhran untuk menyalakan unggun api yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ini adalah salah satu strategi Rasulullah untuk menakutkan musyrikin Mekah yang telah melanggar perjanjian. Seterusnya, Abu Sufyan meninjau pasukan tentera Islam, lalu terserempak dengan Al-Abbas, dan Al-Abbas membawanya kepada Rasulullah. Dan akhirnya Abu Sufyan
telah memeluk Islam dan Rasulullah menghargai keislamannya. Rasulullah juga memberi jaminan keselamatan kepada sesiapa yang berlindung di rumahnya. Seterusnya, Abu Sufyan pun pulang ke Mekah dengan mengumumkan kepada musyrikin Mekah agar berlindung di rumahnya, rumah Abu Sufyan, rumah masing-masing, dan atau di dalam Masjidil Haram. Apabila tentera Islam telah sampai ke Sultua, Rasulullah telah membahagi tentera Islam kepada 4 pasukan di bawah 4 orang panglima, iaitu Rasulullah sendiri, Khalid bin Al-Walid, Zubair bin Awam, Abu Jarrah, Abu Ubaidah Jarrah. Setiap pasukan masuk ke kota Mekah melalui arah yang berbeza. Ketika telah sampai ke kota Mekah, tiada sebarang tentangan yang diterima oleh tentera Islam kecuali pasukan. Saya Muhammad Zulhilmi dan saya akan membentangkan satu subtopik, iaitu faktor kejadian pembukaan kota Mekah. Tanpa membuang masa, kita melihat apakah faktor-faktor yang menyebabkan pembukaan kota Mekah. Okey, baiklah. Di sini kita dapat melihat bahawa ada 4 faktor yang menyebabkan kejadian pembukaan kota Mekah. Yang pertama, petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, tentera Islam yang mempunyai semangat jihad yang tinggi dan berdisiplin. Dan yang keempat, musyrikin Mekah yang bertambah lemah pada saat itu. Baiklah, saya tanpa membuang masa, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut pasal benda-benda ni. Ya, petunjuk pertama iaitu petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, antara salah satu petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bermimpi tentang perjanjian Hudaibiyah adalah salah satu petunjuk bahawa pembukaan kota Mekah semakin hampir. Yang kedua iaitu strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuka kota Mekah secara rahsia supaya tidak diketahui oleh pihak musyrikin Mekah. Seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyalakan 10,000 unggun api untuk membuatkan rasa gerun kepada pihak musyrikin dan rasa takut kerana mereka telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Selain itu, Rasulullah juga telah membahagikan pasukannya kepada 4 supaya setiap pasukan akan memasuk ke dalam Mekah pada arah yang berbeza. Yang ketiga ialah tentera Islam mempunyai jihad yang sangat tinggi dan amat berdisiplin. Tentera Islam di bawah panji Islam telah bersatu tanpa mengira kaum dan kabilah. Selain itu, mereka juga patuh kepada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pasukan Zubair bin Awam telah memasuki Mekah daripada melalui dataran tinggi dan telah berhenti di Al-Hujun. Mereka tidak bergerak daripada kawasan tersebut sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan mereka untuk bergerak. Keempat, iaitu faktor yang terakhir adalah musyrikin Mekah pada masa itu yang telah bertambah lemah.
pemimpin-pemimpin musyrikin Mekah pada masa itu telah masuk Islam seperti Khalid bin Walid dan Abu Sufyan. Pada masa yang sama juga pembesar-pembesar untuk musyrikin Mekah telah mati pada waktu itu sebelum pembukaan kota Mekah, seperti Abu Jahal. Dan penduduk musyrikin Mekah juga tidak berani untuk menentang kemarahan tentera-tentera Islam. Itu adalah 4 faktor yang telah menyebabkan pembukaan kota Mekah. Sesungguhnya kita perlu menghadamkan ilmu-ilmu yang telah diberikan dan kita perlulah menerapkan ilmu-ilmu tersebut di dalam kehidupan seharian kita. Wallahualam. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Rasida binti Ahmad Rizal. Dan subtopik yang saya akan bincangkan hari ini ialah langkah yang diambil Rasulullah SAW selepas pembukaan kota Mekah. Langkah yang pertama ialah Rasulullah menegakkan syiar Islam. Rasulullah menunaikan tawaf dan mengucup Hajarul Aswad serta memusnahkan 360 berhala yang berada di sekeliling Kaabah dengan menggunakan busurnya. Rasulullah juga mengarahkan Bilal bin Rabah melaungkan azan di atas Kaabah dan menghantar beberapa pasukan ke sekitar Makkah untuk menghapuskan berhala di sana. Selain itu, Rasulullah melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Rasulullah menyuruh musyrikin Mekah untuk memeluk Islam dan berbai'ah dengan penduduk Mekah di Bukit Safa agar tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mencuri, berzina dan membunuh anak. Langkah yang ketiga ialah Rasulullah menguruskan pentadbiran Mekah. Rasulullah mengekalkan pengurusan kunci Kaabah kepada Uthman bin Talha. Rasulullah juga memerintahkan Abu Usaid untuk memperbaiki beberapa bahagian Masjidil Haram. Langkah yang terakhir ialah Rasulullah memaafkan kesalahan penduduk Mekah. Rasulullah SAW telah mengisytiharkan kemaafan kepada musyrikin Mekah yang pernah mengingkari baginda SAW. Mereka dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakim. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk yang saya ambil, iaitu kesan-kesan pembukaan kota Mekah kepada masyarakat zaman dahulu. Terdapat 6 kesan pembukaan kota Mekah. Antaranya ialah tanah haram menjadi kawasan larangan kepada masyarakat yang bukan Islam. Yang kedua, dapat membersihkan Kaabah daripada amalan-amalan penyembahan berhala. Yang ketiga, ajaran Islam dapat disebarkan ke seluruh tanah Arab. Yang keempat, ramai musyrikin Mekah memeluk Islam pada waktu itu. Yang kelima, orang Islam dapat menunaikan ibadah tanpa gangguan orang kafir. Dan yang terakhir ialah penduduk Mekah hidup dalam keadaan yang aman dan saling bekerjasama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fazana Safia binti Kilaluddin daripada kelas 3 KAA. Daripada kisah pembukaan semula kota Mekah ini, terdapat beberapa iktibar dan pelajaran yang boleh kita perolehi. Antaranya ialah kita hendaklah mengamalkan ciri-ciri kepimpinan mengikut syariat Islam supaya agama Islam dihormati. Misalnya seperti Rasulullah SAW. Yang kedua, kita hendaklah melakukan sesuatu tugasan secara terancang untuk menjamin kejayaan tugasan-tugasan tersebut. Ya, contohnya, baginda Rasulullah SAW telah merancang dan mengarahkan tentera-tentera Islam untuk menyalakan 10,000 unggun api untuk menakut-nakutkan dan menggerunkan para musyrikin Mekah. Yang ketiga, kita hendaklah memaafkan kesalahan orang lain kerana setiap manusia berhak mendapat kemaafan. Contohnya seperti Rasulullah SAW
yang telah memaafkan musyrikin Mekah walaupun mereka telah mengingkari arahan baginda. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.